Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, keputusan mahkamah hari ini mengejutkan Sanusi Maknor apabila representasinya untuk mohon batal tuduhan menghasut ditolak. Ramai netizen kata tahniah Sanusi, ramai juga yang menyindir, kata mereka, silakanlah lalui semua proses mahkamah itu dan jangan mohon batal tuduhan pula. Kata mereka, ada juga yang kata berani buat berani tanggung, jangan sudah buat tak nak tanggung pula. Ada juga yang kata jangan sampai sudah cakap baru mohon maaf. Ada yang kata juga cakap dulu baru mohon maaf, cakap dulu baru mohon maaf, fitnah dulu baru mohon maaf, hasut dulu baru mohon maaf. Itulah yang banyak berlaku, kata netizen. Oleh sebab itu, netizen setuju sangat apabila permohonan Sanusi untuk membatalkan tuduhan menghasut ditolak. Jabatan Peguam Negara menolak representasi dikemukakan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor bagi membatalkan dua tuduhan menghasut dihadapi Menteri Besar Kedah itu. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud mengesahkan perkembangan itu ketika sebutan kes di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Terdahulu 29 Februari lalu, Muhammad Sanusi mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas dua tuduhan menyebut perkataan menghasut berkaitan yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor. Ahli jawatan kuasa PAS pusat itu dituduh melakukan kesalahan berkenan di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak, jam 11 malam 11 Julai tahun lalu. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PM merangkap Ketua Jabatan Pilihan Raya PAS didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman denda hingga Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pertuduhan itu dibacakan semula selepas kes itu dipindahkan dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi di sini pada 1 Februari lalu. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata kalau betul Sanusi ini sabit kesalahan dan dihukum denda Rm5.000 atau penjara atau kedua-duanya sekali, mereka kata Sanusi bakal kehilangan jawatan Menteri Besar Kedah. Ini apabila Sanusi katalah dia kalah dalam kes ini dan dipenjarakan. Beliau sudah hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, kehilangan kerusinya, dan seterusnya kehilangan jawatan sebagai Ketua Menteri Kedah, Menteri Besar Kedah. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah dengan keputusan hari ini, representasi Sanusi ini yang mohon batal tuduhan menghasut telah ditolak, bakal menjadi mimpi ngeri kepada Sanusi? Adakah ini petanda bahawa Sanusi bakal menghadapi perkara yang paling beliau takuti, yaitu terpaksa dipecat atau terpaksa melepaskan jawatan kerana dihadapati kena mungkin akan dipenjarakan atau didenda lebih Rm5.000 atau Rm2.000 kalau didapati bersalah. Saudara, itulah seperti yang saya katakan sebentar tadi, berani buat berani tanggung, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik sekali yang kita peroleh hari ini. Rupa-rupanya Syed Saddiq Syed Abdurrahman dedah Azmin pernah nak cantas Mahathir jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Wow. Rupa-rupanya ini rahsia paling besar Azmin Ali yang ramai tak tahu. Hari ini baru kita tahu. Mungkinkah ini adalah sebabnya Azmin Ali menjadi pengkhianat kepada Pakatan Harapan kerana niat beliau mau jadi Perdana Menteri tak jadi-jadi. Jadi, adakah ini adalah bukti bahawa
Azmin Ali memang mahu kuasa sehingga sanggup keluar daripada Pakatan Harapan, bahkan sebagai timbalan Presiden Parti Bersatu. Bukankah itu satu perkara yang paling menjijikkan, yaitu sanggup keluar menjadi pengkhianat semata-mata mau mengejar sesuatu? Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam bukunya mengatakan, Syed Deda Azmin nak cantas Mahathir jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam bukunya Jalan Tegak mendedahkan bahawa terdapat cadangan untuk menjadikan Datuk Seri Mohamed Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Menurut Syed Saddiq, cadangan ini telah menyebabkan ketidakselesaan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu adalah pengerusi Pakatan Harapan PH. Saudara-saudara sekalian, dalam buku tersebut, Syed Saddiq menjelaskan bahawa ada pandangan daripada pihak Tun Mahathir Mohamad yang menganggap ini sebagai usaha Azmin untuk membelakangkan beliau. Ketegangan ini menyebabkan sedikit tarik tali antara kedua-dua pemimpin tersebut, di mana masing-masing tidak mahu menjadi yang pertama meminta untuk bertemu. Syed Saddiq yang pada masa itu merupakan pegawai kepada Dr. Mahathir, cuba untuk menjadi orang tengah dalam mendamaikan hubungan antara Tun Dr. Mahathir dan Azmin Ali, yang ketika itu adalah Menteri Besar Selangor dan timbalan Presiden PKR. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berada dalam penjara, menjadikan rundingan untuk calon Perdana Menteri sebagai satu isu yang sangat kritikal. Selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018, Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 dan melantik Azmin sebagai Menteri Ekonomi dalam kabinetnya. Namun kerajaan PH hanya bertahan selama 21 bulan sebelum tumbang selepas Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada 24 Februari tahun 2020. Pada 30 November tahun 2020, Dr. Mahathir menyatakan bahawa langkah Sheraton yang diatur oleh Azmin bertujuan untuk menghalang PH daripada terus memerintah adalah bukti bahawa Azmin bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Dr. Mahathir juga yakin bahawa Azmin telah lama merancang langkah tersebut kerana ia memerlukan usaha yang besar untuk meyakinkan 9 ahli Parlimen PKR untuk menyertai langkah Sheraton. Buku Jalan Tegak yang ditulis oleh Syed Saddiq mengandungi 368 halaman dan menyertakan gambar-gambar istimewa dari zaman kanak-kanaknya sehingga penglibatannya dalam politik. Buku ini juga menceritakan tentang perjalanan Syed Saddiq daripada menjadi penyokong setia Datuk Seri Najib Razak kepada menjadi orang penting dalam usaha menjatuhkan Perdana Menteri tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang kali ini memang panas. Taqiyuddin tak tuduh Anwar homoseksual tapi video diedit kata PAS. Apa cerita? Sehingga isu ini panas diulang semula. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata parti itu. Sebaliknya, kata pengarah Jabatan Penerangannya, Nazir Helmi, rakaman ceramah Taqiyuddin sempena pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru sebelum ini dikerat pendek, disunting dan dimanipulasi dengan niat jahat. Katanya, hasil akhirnya tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan. Ada netizen menjawab menyelar jawapan daripada PAS ini dengan katanya PAS dah banyak kali cakap dulu baru minta maaf.
Sudah cakap, sudah fitnah, baru minta maaf. Kata netizen, itu sudah sikap PAS, kata mereka lagi. Tapi sejauh mana kebenaran PAS mengatakan ini, yaitu video yang telah didakwa menghina Anwar Ibrahim dengan isu homoseksual, benar atau tidak? Karena kata PAS, video itu diedit dan mudah saja untuk mengetahuinya. Tunjukkan video asal. Mana video asal yang dikatakan video itu telah diedit? Kenapa susah-susah hati? Kenapa susah-susah nak terangkan? Kan lebih mudah serahkan video asal. Serahkan video asal yang dikatakan telah pun diedit itu. Maka dengan itu percayalah orang bahwa video itu sekadar diedit, dikerat, dipotong, disunting, dan dimanipulasikan dengan niat jahat. Dan kalau benar video itu telah disunting, pastinya kita akan tahu apa gambaran keseluruhan cerita video asal itu bagi menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan oleh Taqiyuddin. Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Taqiyuddin mendakwa Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar. Nazir berkata penelitian mereka mendapati Taqiyuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkenan pembelaan terhadap Anwar akibat dakwaan portal Itali Agenzia Nova. Ketahuilah, ulasan yang disampaikan adalah berbentuk persoalan apabila pihak yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 belum lagi mengambil sebarang tindakan. Sedangkan nama baik seorang Perdana Menteri wajar dibersihkan jika ia adalah sebuah fitnah yang nyata. Itulah kandungan sebenar dalam ucapan penuh tanpa disunting dan ternyata ia amat berbeza dengan fitnah yang sedang berlegar. Seolah pemimpin PAS membuat kenyataan berkenan tabiat seksual yang ternyata dilarang dalam Islam, katanya. Menjawab tuduhan itu, Anwar pada Disember 2022 menyindir Hamzah sebagai belum mendapat tarbiyah didikan daripada Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Hadi menghasilkan buku bertajuk Kashaf Mangsa Fitnah tidak lama selepas Anwar didakwa di mahkamah adalah atas berbagai tuduhan pada akhir tahun 1990-an ketika PAS mendukung gerakan reformasi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil pula berkata laman web yang dipetik Hamzah itu tiada kewibawaan dan tidak dibaca oleh orang Itali sendiri. Dalam kenyataan hari ini, Nazir juga berkata PAS akan meneliti tindakan undang-undang bagi memastikan penyunting video itu mendapat pengajaran. Anwar pernah disabitkan bersalah dalam kes liwat tetapi dia kemudian mendapat pengampunan penuh diraja daripada yang di Pertuan Agong pada tahun 2018. Sebelum ini, pemimpin popular PAS Muhammad Sanusi Maknor telah disaman oleh Anwar kerana didakwa memfitnahnya dengan dalam kes lewat. Mahkamah memberikan perintah instruksi interpartai bagi menghalang Menteri Besar Kedah itu mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang didakwa sebagai fitnah itu. Daripada netizen ada 3 komen yang ditulis. Salah seorangnya Oasis kata, tak betul ke tidak yang punya badan aja yang tahu. Sebaiknya diam aja, jangan hebohkan, jangan hebahkan. Jangan jadi tukang fitnah, jangan jadi tukang jilat. Violet Well kata, apalah kau ni, pusing sana sini, pusing sama sini. Kau sembang, boleh terbang, katanya. Red Parrot kata, portal negara Itali itu tidak berwibawa dan tulisannya tidak boleh dipercayai. Hamzah pernah membangkitkannya di parlimen yang sebenarnya cuba memalukan Perdana Menteri ke-10. Kenapa tidak Taqiyuddin ulang lagi di KKB? Kerana ingin memalukan Perdana Menteri ke-10. Sejak bila pula Taki nak jaga nama baik Perdana Menteri ke-10, kata netizen Red Parrot 2782. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.